wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Um, apa khabar hari ni? Alhamdulillah ini sihat tu. Okey. Nama siapa? Nama saya Nur Azlan bin Baharudin. Nur Azlan bin Baharudin. Okey. Nur Azlan datang sini naik apa? Memiliki kendaraan sendiri yang motosikal. Ada motosikal lah. Naik kendaraan sendiri lah ya. Ya saya. Okey. Nama saya Ruziati. Saya akan jadi coach LAN balik. Saya panggil LAN boleh ya? Boleh tu. Saya akan panggil, saya akan conduct coach ni, sesi ni dengan LAN pada hari ni ya. Dan juga saya akan katakan tentang 3 perkara, iaitu yang pertamanya fokus. Saya nak LAN fokus tentang apa yang LAN akan cakap. Kemudian saya nak juga LAN sampai ke tahap kesedaran, di mana LAN betul-betul sedar tentang apa yang LAN cakapkan itu. Dan juga bila kita bercakap nanti, saya akan juga cuba provoke lah, cuba mencabar apa yang LAN cakap tu sama ada betul ke tak ya. Sesi kita ni akan memakan masa lebih kurang 40 minit. Okay. Dan sekiranya saya memerlukan penerangan lanjut, kalau LAN cakap banyak tu saya akan buat tanda macam ni. Okay. Saya nak minta ada ruang lah untuk berhenti sekejap supaya saya dapatkan penerangan lanjut ya. Perbualan kita akan menjadi rahsia antara kita berdua je lah ya. Okay. Dan kita tak akan cakap dengan orang lain lah tentang perkara ni ya. Dan keadaan bilik ni pun saya rasa tak tahu, saya rasa macam panas sikit kan. LAN macam mana okey? Rasa tak ada rasa panas sangat tu. Tak ada panas ya? Biasa. Okey, saya apa saja soalan saya nanti saya nak LAN kalau boleh jawab dengan jujur lah, supaya bila kita cakap dengan ikhlas, saya dapat membantu LAN lah untuk mencapai apa saja yang LAN mahukan ya. Okay. LAN dah ready? Dah. Okey. Apa yang LAN nak beritahu saya ni? Saya nak share dengan Datuk petang ni tu berkaitan dengan emosi lah. Emosi ya? So, saya sebenarnya kalau macam dekat office nampak macam tenang, macam biasa, tapi kalau dekat environment dekat luar, saya macam rasa macam cepat nak marah tu. Kalau dekat office yang saya dengar LAN cakap tadi, kat office LAN okey. Okey. Tapi dekat luar macam cepat nak marah. Contohnya kalau macam lebih kepada kalau macam saya tengah bersukan tu, saya cepat nak marah tu. Boleh bagi contoh cepat nak marah tu? Maksud dia? Kalau macam saya main apa-apa sukan pun, tak kisah tournament ke apa, kalau ada mistake kat dalam team tu, saya tak boleh nak terima. Di satu saya kalau macam kalah pun saya tak boleh nak terima juga. Maknanya sekarang ni LAN kata kalau ada mistake LAN akan nak marah. Dan kalau kalah pun marah juga, tak boleh terima kenyataan tu. Saya tak boleh terima kenyataan kalah. Jadi sekarang ni LAN nak cakap tentang emosi LAN yang cepat marah. Cepat marah dia ada 2 isu tu, cepat marah dan juga tak boleh terima kekalahan. So sekarang ni saya untuk petang ni saya nak lebih sharing yang situasi cepat marah. Okey, sekarang kita nak kata tentang cepat marah. Sekarang ni LAN nak cakap tentang cepat marah. Apa yang LAN harapkan daripada sesi ni? Apa yang saya harapkan share dengan Datuk ni, saya boleh dapat tips-tips untuk nak mengurangkan saya punya emosi marah. Okey. Maknanya LAN nak cakap tentang cepat marah dan juga nak dapatkan tips supaya saya boleh macam apa? Kurangkan, boleh cool down on time. Boleh kurangkan ya. Okey. Kenapa agaknya dan nak perkara tu? Sebab bila saya bersukan, kalau emosi marah saya tu datang, so dia efek dekat kawan-kawan saya. So bila efek tu dia berlarutan 2-3 hari, saya tak bertegur dengan kawan saya. Jadi efek tu apa yang berlaku sebenarnya bila LAN marah? Kalau marah tu saya jenis
suka ni maki-maki kawan saya. Lan bila marah, contohnya keadaannya Saya tak boleh nak kawal diri saya. tak boleh kawal diri Tak boleh kawal lah. Tapi Lan juga cakap tadi, bila kat pejabat, Lan okey. Dekat situasi dekat pejabat, saya okey. Walaupun kerja banyak, yang tu dekat pejabat saya boleh kontrol. Tapi kalau macam dekat situasi saya tengah bersukan, yang tu saya memang lost lah tu. Orang yang sama. Orang yang sama, tapi cuma environment dia berbeza. Environment dia berbeza. Bukan setakat environment lah, maknanya keadaan. Keadaan tu kan. Environment tu sekitaran, tapi keadaan. Maknanya kalau di pejabat, tetapi di pejabat, Lan pernah main tak dekat pejabat? Main macam main pingpong ke? Yang tu pernah, tapi main biasa-biasa. Main biasa-biasa tak ada. Kalau tak ada pun okey. Kalau main setakat enjoy tu, yang tu tak ada pressure, tak ada rasa nak marah apa. Okey. Lan main apa kat luar tu? Macam futsal dengan bola. Futsal dan bola. Selalunya futsal dan bola lah. Ada kawan-kawan yang main tu, adakah kawan yang sama ataupun kawan-kawan yang berbeza? Kebanyakannya yang sama tu. Kebanyakan yang sama. Jadi bila Lan kata kawan yang sama, adakah Lan dah tahu? Maksudnya kalau sebab kawan sama kan, dah main lama, adakah kawan yang sama tu Lan macam dah tahu pergerakan mereka ke? Sebab kita nak tahu punca yang menyebabkan Lan boleh marah tu kan. Sebab kat pejabat boleh cool je, dekat luar marah, tapi kat pejabat pun bekerja dengan orang yang sama juga kan. Tapi bila dia keluar akan cepat marah kalau berlaku mistake yang Lan sebut tadi lah. Sebab saya kalau bersukan ni, saya tak boleh nak ada kekurangan. Kalau macam tengah bersukan tu, saya nak 200% lah komitmen. Saya tak nak 100%. Ada kawan-kawan Lan yang tak bagi komitmen sepenuhnya ke? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Sebab Lan kata Lan main dengan orang yang sama. Kebanyakan yang sama, tapi yang tak sama pun ada juga. Yang Lan timbul marah tu pada orang yang sama atau yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Jadi pernah tak Lan bercakap dengan orang yang sama tu? Kadang kalau macam dah lepas game tu, saya bercakap, tapi bercakap sekadar macam nak bercakap lah. Okay, tak adalah nak bercakap macam sebelum perlawanan tu. Maknanya bercakap dengan tak sama, emosinya tak sama. Emosinya tak sama sebelum dengan selepas tu. Sebab apa tak sama tu? Tak sama tu sebab walaupun dah habis game, perasaan marah tu ada lagi. Tambah kalau orang tu buat mistake yang saya tak boleh terima. Tapi mistake tu Lan dah cakap dengan diorang. Dah cakap. Tapi maknanya benda tu dah cakap, tapi dia berulang juga. Berulang juga. Setiap kali main. Setiap kali main. Tu yang situasi yang saya tak boleh nak kawal tu. Okey. Tak boleh nak kawal kan. Tapi bukan kekawalan tu kita yang kawal diri kita. Memang. Tapi bila dah sampai situasi tu, saya macam lost lah. Memang tak boleh kawal lah maksudnya. Tak boleh kawal. Okey. Sekiranya lah. Katalah sekiranya Lan dapat kawal kemarahan ya. Apa agaknya Lan rasa, Lan dengar, Lan tengok keadaan diri Lan pada ketika itu. Lepas main, Lan dah jadi orang lain. Agaknya macam mana? Boleh tak cuba gambarkan pada saya? Kalau boleh kontrol lah saya punya emosi marah ni. So mungkin untuk yang akan datang tu, saya bertambah baik lagi dengan kawan-kawan saya. Kadang bila saya tengah emosi, saya tengah marah, kadang 2-3 hari juga saya tak bertegur dengan kawan saya. Tapi dah lama-lama tu bertegur macam biasa balik lah. Tapi dah ambil masa 2 ke 3 hari lah. Kawan-kawan ni memang Lan akan jumpa hari-hari ke? Sebab Lan kata 2-3 hari tak tegur tu, akan jumpa hari-hari ke apa? Tak ada, kadang-kadang jumpa seminggu 2 kali. Tapi lebih kepada WhatsApp group lah. Adakah ianya juga menjejaskan dalam WhatsApp group tu? Maknanya dalam WhatsApp group tu pun tak berhubung macam tu?
sebab marah tu? Kalau marah tu saya just baca je lah. Baca maknanya tak berhubung lah. Tak berhubung lah. Baca apa dia cakap lah. Lan tak ada suarakan kemarahan dekat WhatsApp group tu. Tak ada lah. Tak ada lah ya. Okey. Cuma saya kalau marah tu, kalau macam dalam padang tu juga saya membebel. Oh. Membebel tu apa yang Lan bebelkan? Saya cakap tak boleh buat macam ni, tak boleh kalau macam dia nak crossing bola, lambat nak turning bola. Kat situ saya cakap tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Cakap macam tu, lepas tu tak ada perubahan. Still yang sama juga tu. Still yang sama juga. Kenapa nak bercakap hati ke hati dengan dia? Tak ada. Tak boleh cakap lagi lah. Okey. Jadi kan tadi kita dah describe Lan, sekiranya Lan dapat mengawal perasaan tu kan, dia Lan akan dapat meningkatkan lagi Lan kata tadi kan, permainan tu. Jadi agaknya sekiranya ia berjaya, di mana agaknya perkara tu akan berlaku? Di mana di sebab Lan kata Lan selalu main bola kan, di padang bola ke, di rumah kawan ke, di jumpa kawan bilik mana-mana lah. Di mana agaknya? Di mana, bila, dengan siapa? Mungkin tu time free tu. Time free. Dan yang kebanyakan kawan-kawan saya ni dia kerja tak sama jawatan dengan saya. Dia lain kementerian. Okey. Jadi maknanya so kalau free pun kita orang boleh jumpa satu Ahad tengok bola tu. Time tu kalau time tak ada game kita orang akan keluar sama-sama. Tengok bola. Tengok bola lah. Jadi maknanya bila Lan dah berjaya mengawal diri, maknanya perkara tu akan berlaku masa dengan kawan-kawan bila berjumpa dengan kawan. Betul? Ya, betul. Okey. Di mana, maknanya Lan kata di mana-mana jumpa kawan lah. Keluar minum ke. Dengan siapa tu? Dengan kawan lah. Dengan kawan yang sama main dengan saya. Apa maknanya Lan dapat mengawal diri? Bila saya dapat kawal diri tu kira hubungan tu makin rapat lah. Dia tak adalah saya nak ambil tempoh sampai 2-3 hari tenangkan diri saya, lepas tu baru nak berhubung dengan kawan saya. So kawan saya pun boleh terima apa yang saya tegur. Okey. Jadi keinginan Lan untuk nak mengubah perasaan tadi kan, Lan kata emosi tadi kan, emosi yang cepat marah tu, keinginan. Kalau saya letakkan skala 1 tak ingin berubah, 10 nak berubah, skala berapa guys? Kalau situasi emosi saya, kalau tu saya rasa 10 tu. 10 tu maksudnya memang betul-betul nak berubah, memang betul-betul nak mengawal emosi. So sekarang ni kita sedang katakan tentang bagaimana kaedahnya Lan nak mengawal emosi supaya jangan cepat marah. Betul kan? Betul. Okey. Dan keinginan tu adalah berada di tahap skala 10. So sekarang ni saya nak tanya, apa tindakan Lan untuk nak mengatasi, untuk nak mengawal emosi marah tu? Apa tindakan yang Lan pernah fikirkan atau pernah lakukan tindakan ni? Sebab kita orang pun berjumpa kadang-kadang time tengok bola dengan time lawan bola yang kita orang akan berjumpa. So kat situ kita orang banyak habis komunikasi melalui WhatsApp dia tu. So kalau saya dapat ubah ni, so saya boleh rapatkan lagi hubungan saya dengan kawan saya. Walaupun memang dah rapat, tapi nak bertambah rapat lagi lah. Nak bertambah rapat. Kadang-kadang apa yang saya cakap tu kadang terlepas tu secara saya tak sedar kan. Bila kita tengah marah ni macam-macam lah nak cakap. So kalau boleh saya nak kurangkan saya punya marah dia. Kalau boleh nak kurangkan marah. Itu tujuannya lah, tujuannya. Tapi tindakan yang Lan sendiri boleh lakukan untuk nak mengawal emosi marah tu. Bila berlakunya perkara tu, agaknya apa yang Lan boleh buat untuk nak mengawal emosi? Setakat ni tak ada. Belum ada apa-apa tindakan dengan tu. Memang tak terfikir pun apa-apa nak buat. Cuma yang Lan tahu, Lan marah, dan tak pernah berusaha pun untuk nak mengawal. Betul. Tak pernah berusaha pun ya.
kita dengar juga bila orang cakap kan, Okay. bila kita mengalami masalah dalam persahabatan ya, kita cubalah untuk nak mengawal dengan mungkin menjauhkan suasana tu supaya kita tak cepat marah. Ada orang kata kita lebih kerap berjumpa kawan, tetapi perasaan tu kita kena kawal kan. Ini kata orang lah. So agaknya Lan boleh buat yang mana? Tindakan yang mana Lan boleh buat? Mengurangkan berjumpa ataupun berjumpa tapi kawal lah, maksudnya kalau nak marah, rasa nak marah, tapi kita tukarkan dengan perasaan ini tak boleh nak marah ni, tak boleh nak marah ni, macam tu. Saya rasa situasi yang kedua Yang kedua lah, maknanya Lan berupaya untuk, maknanya dalam tindakan Lan berupaya untuk nak mengawal marah. Ya, betul. Boleh? Cuba. Boleh boleh lah, dia tak boleh cuba, dia kena buat. Maknanya kena buat. Lepas tu jadi maknanya semua Lan nak mengawal emosi tadi ni, semua ni adalah inisiatif Lan sendirilah. Ya, betul. Lan yang mengawal sepenuhnya perasaan ini. Kan? Lan saja. Tak ada siapa-siapa pun yang kata macam-macam dengan Lan, tak ada lah. Tak ada. Yeah? So kita sekarang kita cakap tentang langkah-langkah pula. Langkah-langkah Lan. Tapi sebelum tu saya nak tanya, memang Lan akan main futsal dengan main bola ni, kekerapan main tu berapa kerap berjumpa dengan kawan? Kalau macam bola ni seminggu sekali, kalau macam futsal ni seminggu, bergantung pada diorang ni lah. Kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Orang yang sama, berapa orang kawan semua tu? Kalau main tu ada dalam 10 orang, 11 orang. Memang Kalau macam satu tim tu 11 orang lah. satu tim tu 11 orang, setiap kali berjumpa 11 orang ni ada? Ada. Orang yang sama? Kalau dalam 11 tu orang yang sama tu mungkin dalam 7 orang tu. Orang yang sama tu 7 orang. Maknanya mereka Tapi ni, kalau bola, kalau futsal pula, kalau macam 5 orang tu memang 5 orang tu saya akan jumpa setiap kali main. Futsal 5 orang? 5 orang. Main tempat yang sama? Kadang-kadang berbeza tu. Tempat beza. Tapi 5 orang ni akan bergerak ke mana saja? Bergerak sama, daripada rumah pun nak pergi ke tempat yang futsal pun sama juga. Sama juga lah. Sekali. Jadi futsal tu berapa kali seminggu? 2 ke 3 kali. 2 ke 3 kali. Kerap juga tu 2 ke 3 kali. Orang yang main futsal, kawan yang main futsal dengan kawan yang main bola ni, orang yang ada tak warna yang sama? Tak ada. Futsal warna lain, Bola warna lain. Okey. Okey, apa langkah? Kita pergi balik kepada langkah. Langkah yang Lan rasa Lan boleh buat. Tadi kita kata tindakan kan? So apa langkah agaknya yang Lan boleh buat untuk nak mengurangkan rasa marah tu? Lan rasa macam mana? Pada fikiran Lan, apa yang Lan boleh buat? Langkah. Kalau time benda tu terjadi dalam situasi tu, kalau jadi buatkan Lan marah, apa agaknya Lan boleh kawal ni Lan? mungkin saya tak pandang kot muka orang yang buat salah tu. Tak pandang lah. Okey, tak pandang. Jadi kalau tak pandang orang yang buat salah tu, kesalahan tu boleh tak Lan describe kesalahan yang macam mana? Contohnya kalau macam bola lah, bola futsal dia lebih kurang sama. Dari segi macam hantaran kontrol bol, tu kalau tak kena dengan jiwa, tak kena dengan apa yang saya harapkan, kat situ saya punya marah tu datang kan tu. Bila marah tu Lan akan terus main ke Lan berhenti main? Saya terus main juga, tapi dalam masa sama saya tetap marah lah. Dalam masa main tu marah? Main pun main, marah pun marah? Marah. Bila marah tu apa yang Lan lakukan? Lan passing bola dekat dia ataupun Lan tak passing ke bola kat dia, passing ke orang lain ke? Kadang saya tak passing dekat orang yang buat salah. Tak passing ke orang buat salah tu, passing ke orang lain. Passing orang lain. Bila Lan passing ke orang lain, apa perasaan Lan? Rasa geram tu ada, tapi saya cakap tak payahlah passing dekat engkau, passing kat orang lain lah. Kalau passing dekat engkau pun buat mistake lagi. Itu dah hati saya bercakap lah. So banyak kali saya rasa macam tu.
okey. Lan cerita tadi pasal Lan kalau orang tu buat salah. Lan main pernah tak buat salah? Pernah juga. Pernah juga lah buat salah. Okey. Bila Lan buat salah, apa reaksi kawan Lan? Kadang-kadang dia lebih kurang macam reaksi macam saya juga. Tapi kadang-kadang bila saya buat salah, dia orang cakap tak apa, nanti lepas ni jangan buat lagi macam tu lah. Jadi Lan perasan tak bila dia orang buat salah, Lan marah. Tapi bila Lan buat salah, dia orang tak adalah marah macam Lan marah. Kan? Perasan kan? Jadi Lan boleh cuba jadi macam mereka juga. Saya cuba. Kita ni yalah orang kata cara nak memperbaiki kesilapan tu dengan belajar daripada kesilapan kita dengan kesilapan orang lain. Jadi mungkin tengok dari situ kan. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang Lan boleh buat lah kan, dengan memperhatikan bagaimana reaksi kawan kan, dengan tadi Lan ada cakap dan tak pernah bercakap dengan dia orang pasal perkara ni, macam kalau orang buat salah kita marah. Pernah cakap tak dengan kawan-kawan tu? Tapi kan selalu selepas game tu saya minta maaf juga lah. Minta maaf lah. Tapi minta maaf tu marah lagi lah. Minta maaf tu bagi saya sekadar minta maaf time tu je lah. Tapi lepas tu perasaan tu? Tapi kalau macam dah 2-3 hari tu rasa dah cool down balik, saya text lah personal. Okey. Jadi itu di antara langkah-langkah yang boleh buat lah. Ni kalau kita katakan dari peringkat lah, fasa peringkat fasa Lan untuk nak mengawal kemarahan tu, mengawal emosi tu, peringkat mana Lan berada sekarang ni? Kan peringkat 1 tu mungkin Lan menyedari perkara itu berlaku. Kemudian peringkat kedua, apa yang Lan lakukan? Apa tadi kalau Lan boleh beritahu balik apa yang kita dah cakap tadi lah. Ikut peringkat-peringkat. Yang pertama ni peringkat Lan menyedari kesilapan Lan lah. Jadi peringkat kedua langkah tengok kawan tadi kan. Okey. Jadi cuba jadi macam mereka jugalah. Kan. Jadi peringkat ketiga mungkin untuk mengawal kemarahan lah. Kan. Okey, jadi sekarang ni kita cakap tentang strategi pula. Bila kita dah ada plan, kita dah ada fasa. Jadi plan kita ni untuk nak berjaya, strategi apa agaknya Lan rasa Lan boleh buat lepas ni? Strategi untuk nak menghindari emosi marah. Strategi mungkin kalau boleh saya bagilah kawan saya main dulu kan. Bagi kawan main, lepas tu so mungkin second half tu boleh rotate player lah. Saya masuk, yang lain keluar. Okey. Dengan keadaan macam tu, tujuannya apa tu? Kalau bagi dia main dulu, lepas tu yang lain-lain tu, tujuannya untuk apa? So kat situ saya boleh tengok lah part mana yang kurang, part mana yang lebih. So kalau macam saya main first 11, so bila saya tak puas hati, marah tu akan datang. So akan berulang lagi lah. Jadi bila untuk mana sekarang ni, strategi yang Lan akan buat, Lan akan suruh orang lain main dulu. Lepas tu baru Lan masuk. Jadi kalau apa-apa pun dah nak habis lah. Macam ya. Okey. Apa agaknya maklum malas yang Lan dengar daripada orang lain tentang Lan mengawal kemarahan ni? Orang lain dia nampak tak? Perasan tak Lan marah tu? Dia mesti tahu kan? Dia kadang dia perasan, tapi kadang saya tanya bila saya tanya kawan saya, tak rasa apa bila saya marah dalam padang, tegur dalam padang. So respon dia orang tak ada apa pun, dah biasa dengan kau. Maklum malas tu maksudnya dia orang. So kalau macam saya marah ke saya tak marah, kawan saya tetap macam tu, terima saya. Terimalah. Terima Lan.
Tapi teguran Lan tu kan bila marah tu Lan akan tegur juga. Jadi teguran Lan tu dia orang ambil kisah ke dia rasa macam Kadang-kadang ada yang terasa hati, tapi manakala yang dah berkawan lama dengan saya ni, dia tak kisah pun saya nak marah macam mana pun kat dia. Oh, dia tak kisahlah. Dia tak kisahlah. Maknanya dia tak ambil hati lah. Tak ambil hati lah. Okey. Apa agaknya halangan untuk Lan nak mengawal emosi ni? Halangan tu kalau dalam satu pasukan tu ada pemain yang tak selalu main dengan saya tu. Oh. Jadi macam mana dia boleh jadi halangan? Dia halangan tu kalau macam dia buat mistake, spot saya nak marah bila saya mak, dia ni budak baru kan. Macam tu lah tu. Halangan dia kalau macam ada orang baru lah. Tapi Lan kata tadi, kalau orang tu baru dan Lan rasa macam ini orang baru tak patut marah, itu bukan halangan lah. Halangan ni maksudnya Lan nak berubah tapi halangan nak pada perubahan. Ya. Yeah. Oh, okey. Salah faham ni. Halangan dia. Halangan dia saya rasa diri saya sendiri kot, kalau saya tak boleh nak kontrol. Kalau tak boleh kontrol diri sendiri lah. Itu dah halangan dia. Okey. Kalau kita tanya pasal sumber maksudnya datang dari mana, dalaman ke luaran ke dua-dua lah kan. Apa agaknya sumber yang dapat membantu Lan untuk dapat lebih mengawal emosi tu? Sumber nak mengawal emosi? Sumber tu maksudnya dari dalaman dan rasa macam mana. Daripada luar tu mungkin agaknya orang kata kadang-kadang kawan-kawan memberi sokongan ke apa agaknya. Dalam diri Lan macam mana? Sumber yang macam mana yang ada? Yang tu kalau sumber tu tak dapat nak jawab tu. Okey. Dia Lan ada cakap tadi, ada juga cakap kadang-kadang Lan rasa macam kalau orang baru, Lan rasa macam tak boleh nak marah lah sebab dia orang baru kan. Jadi itu satu sumber kekuatan tu dalaman kan. Jadi itu mungkin boleh jadi satu sumber lah, dalaman kan. Dan Lan boleh menahan jugalah kan. Dan kalau sumber luaran tu mungkin kawan-kawan kan, kawan-kawan memberi galakan kan, memberi teguran pada Lan. Benda-benda tu berlaku tak pada Lan? Sumber-sumber dalaman dan luaran tu kurangnya tu. Kurang. Kawan-kawan tak ada yang menegur Lan langsung. Ada tak yang menegur? Ada juga yang cakap, ada yang tegur saya. Ada yang tegur, kadang ada yang buat terkisah pun dengan saya punya perangai marah saya ni. Kalau macam tegur dia cakap kontrol sikit marah kan. Setiap minggu nak marah ni. Itu sumber luaran lah tu. So kawan-kawan pun ada jugalah tegur saya kan. Okey. Jadi kita kalau kita nak tengok keadaan sekitaran lah, ekologi ni kan ada sekitaran, apa agak sekitaran yang dapat membantu Lan untuk nak mengawal emosi tadi tu? Sekitaran contoh macam kawan-kawan yang menyokong, kawan-kawan ataupun kadang-kadang mungkin tempat main tu, ada tak tempat main kalau Lan main ataupun jenis permainan, kalau yang mana satu yang lebih mendatangkan kemarahan pada Lan, futsal ke bola ke? Jadi kalau futsal lebih kemarahan, mungkin lebih ke main bola. Keadaan sekitaran tu yang mana yang sekitaran macam tu. Situasi mana main bola lebih marah ke ataupun futsal lebih marah? Futsal yang saya cepat marah. Bola pun marah juga tapi kurang. Bola tu marah juga tapi kurang. Kurang. Jadi kenapa agaknya perkara tu berlaku? Kenapa kalau mungkin bola ni kurang marah, walaupun marah
tapi kurang sebab bola ni main 11 orang. Berbanding dengan futsal kita main 5 orang. Okey. Jadi kalau kurang orang lagi cepat nak marah. Lagi cepat nak marah tu. Sebab kawasan kecil ke atau kawasan dia kecil, lepas tu senang kena pressure lah dengan tim lawan. So bila kita main futsal, macam saya main futsal ni, dia sebenarnya kita tak sempat nak fikir pun kita nak buat apa walaupun bola tu ada kat kaki. Tak sempat nak fikir pun. Tak tahu orang dah ada kat depan kita. Jadi so kena cepat buat keputusan. Jadi maknanya macam itulah keadaan sekitaran tu. Dia akan memberikan macam nak cakap ni, memberikan lebih tekanan. Untuk LAN akan lebih marah. Ya. Tapi kalau main bola tu kawasannya luas. Dan kalau main bola LAN akan jarang marah ke macam mana? Kalau main bola ni, kalau saya main 90 minit full time, kalau saya tegur member saya tu 2-3 kali je tu. 2-3 kali tu banyak ke 2 kali tu sikit? Saya rasa sikit lah berbanding dengan futsal. Kalau futsal lagi banyak marah lah. Futsal lagi banyak marah. Okey. Jadi sekarang ni keputusan LAN nak mengawal emosi tu setelah kita bercakap tadi semua kan. Jadi agaknya keputusan masih mahu lagi nak mengawal emosi tadi lah. Dah dapat serba sedikit kan daripada yang kita cakap tadi tu kan. Jadi maknanya masih mahu meneruskan keputusan untuk nak mengawal emosi ya. Jadi kalau saya tanya agaknya apa bukti yang ada sekiranya LAN dapat mengawal emosi? Buktinya apa yang LAN boleh bayangkan? Bukti bila saya dapat kawal emosi. Bukti dia tak adalah kot kawan-kawan saya tak bertegur dengan saya. Maknanya buktinya kawan-kawan semua akan baiklah, akan terima lah semua itu sebagai buktinya lah. Ya. Okey, jadi sekarang ni saya nak LAN ambil kertas tu, tulis dekat situ langkah-langkah, sebab ini adalah sebagai satu panduan untuk LAN lakukan. Sepanjang kita berbual tadi apa dia yang LAN nak buat 1, 2, 3, 4 semualah, supaya kita nak tahu bila kita datang lagi sekali nanti LAN akan dapat beritahu saya sama ada LAN dah buat ke tak perkara ni. Okey, yang pertama apa LAN cakap dia LAN nak buat? Yang pertama tadi dahulukan orang lain. Okey, dahulukan orang lain main dulu kan. Okey. Okey. Yang kedua sokongannya, sokongan kawan-kawan. Okey, sokongan kawan-kawan. Okey, yang ketiga pilih antara bola ataupun futsal yang kurang pressure. Okey. Okey. Cukup ke 3? Ke ada lagi? Okey, jadi yang first ni nanti LAN akan buat bila, di mana dan dengan siapa. Nak mendahulukan kawan-kawan tu. Bila tu nak buat tu?
saya ada futsal sebenarnya tu. Ah, So mungkin yang dahulukan orang lain ni mungkin saya boleh praktiskan malam ni. malam ni ya. Ah. Okey. Malam ni di mana? Dekat Dekat tempat dekat Bangi. kat Bangi. Bangi. Okey, dengan Dengan kawan. kawan lah. Okey. Kemudian yang kedua, sokongan tu Sokongan ni bila nak mulakan? saya rasa pun untuk sokongan pun boleh, tapi macam sokong kalau macam saya main biasa dengan my friend main tournament ni, sokongan tu banyak kepada masa tournament. Okey, masa tournament. Ha. Jadi bila agaknya boleh buat tu? Tournament tu bila? The next tournament? Setakat ni dah tak ada lagi lah. Dah tak Mungkin ada. nak tahun depan dah baru start ni semula. Tahun depan ya? Tahun depan tu bulan berapa? Itu tak pasti, tak bulan apa. Bila ada je lah. Ha. Jadi bila ada tournament, Lan akan bagi sokongan semualah kawan-kawannya. Dan yang ketiga tadi apa? Pilih aktiviti salah satu Okey. Pilih kecenderungan antara futsal ataupun bola. Okey, itu bila nak buat? Yang tu pun tak pasti. Tak pasti. Saya pun sebenarnya At least target mungkin bulan 1 ke okey. bulan 1 ya. Bulan 1 di mana? Macam bola ni. Yang tu pun kami pun tak dapat tarik lagi tapi kalau macam futsal ni memang start minggu tu memang kita akan main lah. Okey, jadi mungkin kita boleh concentrate dengan futsal dulu lah dulu ya. Okey. Jadi okey. Bila agaknya Lan boleh datang jumpa saya sekali lagi supaya kita boleh bincang tindakan yang Lan akan ambil ni. Buat ke tidak, berjaya ke tidak. Kalau macam tu yang langkah-langkah pertama ni mungkin selepas saya main futsal ni, mungkin hari Jumaat, hari Isnin saya jumpa dengan Datuk. Maknanya minggu mungkin kita bagi masa berapa lama? 2 minggu, 3 minggu? Mungkin 2 ke 3 minggu tu. 2 ke 3 minggu. Okay, boleh tak kita tetapkan tarikh? Kita jumpa mungkin bulan 1 ke? Boleh tu. Okay. Mungkin berapa bulan? 6 bulan 1 ke? Boleh tu. Okey. Okey. Kita dah bincang tentang perkara ni. Jadi kita akan berjumpa lagi sekali dalam bulan 1 ya. Untuk kita nak tengok apa perkembangan lanjut. Jadi saya nak Lan bagi feedback lah pada saya bagaimana cara saya mengendalikan coach ni, sama ada dapat membantu Lan ke tidak kan, apa kelemahan saya supaya saya boleh improve lagi di masa akan datang. Feedback saya ini first time saya buat sesi dengan Datuk. Okey. So saya apa yang Datuk sampai kat saya, apa yang tip-tip yang Datuk bagi kat saya tu dapat membantu saya menyelesaikan masalah dalam emosi saya ni lah. Okey. Jadi ada kelemahan sepanjang kita bercakap tadi? Setakat ni tak ada Datuk. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Jadi saya pun nak bagi feedback tentang apa yang sesi yang kita jalani ni. Saya dapati Lan bersungguh-sungguh nak mengawal emosi ya. Jadi mungkin dengan mengamalkan langkah-langkah ni tadi, Lan insya-Allah dapat mengawal emosi. Jadi kalau ni perlu buat dengan bersungguh-sungguh. Jadi apa sahaja yang Lan tulis kat situ nanti bila kita jumpa sekali lagi, nanti Lan boleh cerita pada saya lah ya. Sepanjang perbualan tu saya nampak keikhlasan daripada Lan supaya kita dapat membantulah apa-apa saja yang Lan nak saya bantulah insya-Allah ya. Itu saja ya. Okey, terima kasih. Terima kasih.